Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kepujian semester 7E akan membentangkan tajuk perjuangan kaum muda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Shazlin binti Osman, nombor matrik 051050. Jadi saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Jadi terdapat banyak gerakan dan perjuangan kemerdekaan dalam membebaskan tanah Melayu dari cengkaman penjajahan ketika fasa sebelum negara kita merdeka. Jadi antara dakwah yang muncul pada ketika itu adalah daripada kaum tua dan juga kaum muda. Kaum muda ni merupakan salah satu gerakan sosial atau gerakan islah yang memperjuangkan semangat nasionalisme dan membawa pemikiran islah ketika British menjajah tanah Melayu. Kaum muda ni juga bertujuan untuk memperjuangkan cita-cita Islam yang lebih baru berbanding dengan kaum tua yang dikenali dengan kumpulan tradisional. Jadi antara pelopor awal gerakan islah atau kaum muda ni adalah Syekh Tahir Jalaluddin di Perak, Abu Bakar Al-Asy'ari di Perlis, Wan Haji ni Abdullah bin Haji Wan Musa di Kelantan. Tokoh-tokoh gerakan islah ni banyak juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh gerakan islah dari Mesir dan juga India. Secara umumnya, ideologi ini membawa idea pembaharuan dan perubahan terutamanya dalam pemikiran Islam di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afika binti Manaf, nombor matrik 051055. Seterusnya saya akan sambung kepada latar belakang kajian. Sebelum tanah Melayu memperoleh kemerdekaan dari tangan British, ada pelbagai gerakan dan perjuangan kemerdekaan untuk memperjuangkan tanah air untuk bebas dari cengkaman penjajah. Maka timbul pelbagai dakwah pemikiran untuk mempengaruhi masyarakat yang hidup pada masa itu. Golongan kaum tua dan kaum muda merupakan golongan aliran pemikiran yang muncul pada masa tersebut dengan membawa fahaman dan dakwah masing-masing. Kaum tua dikenali sebagai aliran tradisionalisme atau konservatif. Kaum tua didefinisikan sebagai ulama-ulama muktabar tradisional yang alim, berpengetahuan luas, mempunyai keahlian dalam sejarah agama, menjaga amanah ilmiah, berpegang kepada pengajian bertalaki secara bersanad yang diwarisi daripada Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'in sehinggalah sampai ke tanah Melayu. Seterusnya kaum muda pula dikenali sebagai aliran radikal, tajdid, islah modernis, reformisme atau pembaharuan. Gelaran kaum muda ini ialah gelaran yang diberikan oleh ulama-ulama tradisional terhadap beberapa ulama di pantai barat tanah Melayu, Pulau Sumatera dan Mesir. Gelaran ini diberikan oleh kerana ulama-ulama ini dikatakan cuba membawa sesuatu ciri yang baru di dalam ajaran mereka. Mereka terpengaruh dengan gerakan atau idea pemikiran Islam yang bersifat islah, iaitu pembaharuan, atau bersifat reform, iaitu moden. Kedua-dua aliran ini masing-masing bercanggah tentang pembawaan yang dibawa oleh mereka. Istilah kaum tua dan kaum muda ini hanya popular di Nusantara, terutamanya di Indonesia dan tanah Melayu. Manakala di tempat lain, kaum muda mereka dikenali sebagai golongan perjuangan gerakan islah dan tajdid. Seterusnya, antara tokoh kaum muda yang terkenal ialah Syekh Tahir Jalaluddin. Syekh Tahir Jalaluddin adalah merupakan seorang anak Melayu Minangkabau yang telah berhijrah dan menetap di tanah Melayu. Pada akhir namanya selalu digelarkan dengan gelaran Al-Azhari dan Al-Falaki Asy-Syahid. Beliau merupakan graduan Universiti Al-Azhar di Mesir dan seorang ahli falak yang termasyhur. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Tahir bin Syekh Muhammad bin Ahmad Jalaluddin. Beliau telah dilahirkan pada 7 Disember pada tahun 1869 Masihi di Ampit Angkit, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Antara bidang-bidang ilmu yang dikuasai oleh beliau adalah ilmu Al-Quran, Nahu, Bayan, Badi', Ma'ani, Fiqh, Tauhid, Hadis, Tafsir, Hisab dan beberapa lagi. Dengan kelebihan beliau yang dapat menguasai pelbagai ilmu, hal ini telah membuatkan beliau beruntung dan bertuah kerana beliau dapat menyelesaikan banyak masalah
yang berkaitan dengan agama Islam. Beliau pernah berkhidmat sebagai mufti Perak selama 3 tahun. Selain itu, beliau juga pernah diberi amanah untuk menjawat jawatan sebagai Hakim Besar Mahkamah Syariah di Taiping, Perak. Dan beliau pernah dilantik sebagai pemeriksa kiblat bagi negeri Perak oleh Sultan Idris yang merupakan Sultan Perak pada masa tersebut. Syekh Muhammad Tahir merupakan tokoh ulama yang menjadi pelopor utama dalam membawa firqah Islam kaum muda ke tanah Melayu. Beliau merupakan antara pejuang kaum muda di tanah Melayu. Selain itu, beliau adalah seorang yang mempunyai keintelektualan yang tinggi berdasarkan latar belakang pendidikan dalam bidang agama. Pemikiran Syekh Tahir banyak dipengaruhi oleh pemikiran Syekh Muhammad Abduh. Selain itu, beliau mempunyai hubungan yang erat dengan Syekh Muhammad Rashid Ridha yang merupakan anak murid Syekh Muhammad Abduh yang setia. Apabila Syekh Muhammad Rashid Ridha mengeluarkan majalah Al-Manar pada tahun 1898, beliau turut mengeluarkan beberapa rencana di dalam majalah tersebut. Al-Manar merupakan penyambung lidah Al-Urwat Al-Wuthqa dalam memperjuangkan cita-cita kebangkitan Islam. Selain daripada membangkitkan semangat umat, majalah ini penuh dengan pandangan-pandangan Islam yang baharu berlandaskan penafsiran Al-Quran. Pemikiran majalah Al-Manar ini telah mempengaruhi pemikiran Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Pemikiran Syekh Tahir Jalaluddin bukan hanya mempengaruhi pengikutnya di tanah Melayu sahaja, tetapi menyemarakkan juga gerakan reformasi di Nusantara. Antara persatuan besar dan yang berpengaruh ialah Gerakan Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engku Naajirah binti Engku Nara Elias Engku Hasin. Nombor mencik 050844. InsyaAllah pada kali ini saya akan membentangkan tentang sejarah perkembangan perjuangan kaum muda. Kaum muda dianggap sebagai sebuah aliran pemikiran serta perjuangan yang beraliran kiri lantaran memiliki percanggahan pendapat dengan pihak British dan juga kaum tua. Kaum muda merupakan panggilan yang digunakan bagi para pelajar yang berjaya menghabiskan pengajian di usia muda. Gerakan kaum muda di tanah Melayu sebenarnya berpunca daripada beberapa gerakan yang turut memperjuangkan untuk mendapatkan kebebasan negara seperti yang berlaku di beberapa buah negara luar. Para pejuang kaum muda ini berasal daripada pelbagai aliran pendidikan seperti di Timur Tengah, India, Inggeris serta tempatan. Perjuangan kaum muda yang berlangsung di tanah Melayu mempunyai kaitan dengan kewujudan bentuk ideologi di Mesir yang telah dipelopori oleh Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Perjuangan kaum muda tidak begitu dipandang oleh masyarakat tak kala itu, namun semangat yang dimiliki oleh para pejuang kaum muda wajar diberikan pujian kerana tidak sesekali luntur untuk mencapai tujuan asal gerakan perjuangan yang telah dimulakan oleh mereka. Sekian. Seterusnya saya akan membentangkan sumbangan Syekh Tahir Jalaluddin. Pada abad yang ke-18, sistem pendidikan Islam berkembang secara tidak formal dan diajar kepada para pelajar secara tidak formal dengan keadaan ruang yang sempit dan terhad serta tidak dapat menampung kesemua bilangan pelajar yang ramai datang untuk menuntut ilmu agama Islam. Oleh sebab itu, ulama-ulama Melayu yang menuntut di Timur Tengah, sekembalinya mereka daripada Timur Tengah ke tanah Melayu, mereka mendirikan sistem pendidikan yang lebih formal, iaitu sistem pendidikan agama yang dikenali sebagai pengajian pondok. Walau bagaimanapun, Syekh Tahir Jalaluddin telah membuat reformasi dalam sistem pengajian pondok dengan membuat perubahan dalam sistem pendidikan madrasah, iaitu mengadakan sistem peperiksaan. Bahkan beliau menambah subjek bahasa Inggeris, matematik dan sains untuk menjadikan sistem pendidikan agama lebih bersepadu. Beliau turut memberikan sumbangan terhadap ilmu falak dengan membantu umat Islam yang meminta bantuan daripadanya berkenaan dengan ilmu falak seperti arah kiblat, menentukan tarikh berpuasa dan berhari raya dan seumpamanya. Sekian itu saja daripada saya.
Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Syazlin binti Osman, nombor matrik 051050. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Okey, secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa Syekh Tahir ini adalah merupakan pelopor awal daripada kaum muda di negeri Perak dan pelopor utama dalam membawa firqah Islam kaum muda ke tanah Melayu. Beliau juga mampu menguasai pelbagai ilmu dan hal ini telah membuatkan beliau dapat menyelesaikan banyak masalah yang berkaitan agama Islam di tanah Melayu. Syekh Tahir ini juga melakukan reformasi dalam pendidikan yang tidak formal dan dilakukan dalam keadaan sempit dan terhad. Sistem pendidikan madrasah dijadikan sistem yang mempunyai peperiksaan berbanding sistem pendidikan pondok yang tidak mempunyai peperiksaan dan hanya memfokuskan kepada ilmu pengetahuan supaya dapat menyambung pelajaran ke tempat lain. Jadi golongan pejuang kaum muda ni mengetahui bahawa peranan agama memainkan peranan penting dalam kehidupan. Niat murni serta usaha mereka dalam menyedarkan masyarakat untuk turut berusaha membebaskan negara daripada belenggu penjajah telah berjaya membuahkan hasil. Golongan muda yang wujud pada zaman sekarang ni seharusnya bersyukur serta menghargai usaha golongan terdahulu dengan berusaha untuk memelihara serta menjaga kemerdekaan negara dengan sebaiknya.